Jadi syukur Alhamdulillah seperti yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang ke-10 sewaktu Belanjawan 2023 bahawa bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak inilah dia D11 ya. Akan bertindak lebih agresif dan unit istimewa akan diwujudkan untuk membantras inilah dia dipanggil unit anti pornografi kanak-kanak. Ni statistik yang saya nak kongsi yang mungkin akan membimbangkan Rina juga ya. Statistik dari Polis Diraja Malaysia tahun 2018 ya, 17,330 alamat IP iaitu alamat digital yang unik ya, memuat naik dan memuat turun pengisian amangan seksual kanak-kanak. Dari maknanya lebih daripada 17,000 komputer ataupun peranti yang memuat naik atau memuat turun benda-benda yang tidak senonoh ini, yang menjengkelkan ini dan tiada tangkapan dibuat. Kenapa begitu? Jadi untuk saya seorang bapa, syukur kita di unit terbaru ini. Ya. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak bincangkan lebih lanjut bagaimana unit ini boleh membantu. Kita akan bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Elok saya perkenalkan di sebelah saya, Puan Mona Din, Penasihat Kehormat Kelab Wanita Ikon Malaysia, KWIM, juga merupakan seorang aktivis yang kini sangat aktif. Ya. Terima kasih Puan Mona bersama kami. Juga kita bersama dengan Cik Firdaus Arsyad, aktivis, juga pensyarah pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih. Okey, kita nak bercerita berkenaan dengan kewujudan unit anti pornografi kanak-kanak. Saya percaya ianya akan ditubuhkan. Kita melihat bahawa isu ini semakin serius dan tidak mustahil ianya boleh berleluasa. Pandangan Cik Firdaus sendiri tentang unit khas ini. Pada pendapat saya, bagus sebenarnya. Kalau ikutkan kita dah patut ada unit ni lama dah. Lama dah kan. Sebab kita bila cakap pasal unit ni, dia selalu akan fokus kepada konten di sosial media, sebab itu adalah platform utama di mana perkara-perkara ini tersebar dan digunakan dan juga disalahgunakan. So maknanya kalau ada unit ni memang baguslah, maknanya boleh pantau. Cuma cadangan saya, unit ini patut ada interagensi punya bantuan, maksudnya daripada agensi-agensi lain termasuk Kementerian Wanita, JKM dan KKMM, sebab konten, kita nak cakap pasal konten yang tersebar ni perlu ada ramai pihak lah yang terlibat. Kita akan cerita tentang penggelengan tenaga daripada NGO dan juga badan-badan kerajaan ya. Tapi di sini mungkin para penonton nak tahu di luar sana, apakah modus operandi mereka yang mempunyai selera yang begitu luar biasa ini ya. Jadi daripada pengalaman Puan Mona sendiri, apakah di antara modus operandi mereka ini? Saya sendiri akhir ini bila saya bergerak cergas dalam kes-kes yang melibatkan kanak-kanak, kebanyakannya adalah penderaan ataupun abuse. Tapi ada satu dua cases juga yang telah dibawa ke perhatian saya, kes-kes yang melibatkan penderaan seksual kan, yang juga ada melibatkan pornografi. So saya merasa sangat bimbang sebab kalau seperti yang fakta yang tadi Nas sebutkan, 17,000 peranti yang terlibat dalam memuat naikkan kisah pornografi kanak-kanak ni di tahun 2018. Ya, saya. Sekarang di tahun 2023. Okay, 5 tahun itu memberi banyak pendedahan dalam media sosial dan sebagainya, dan saya perasa kalaulah ada angka terbaru ni, mungkin kita yang mendengar pun pengsan kan. So saya merasakan kes ni sebenarnya sangat banyak di luar sana. Tapi macam Nas kata, tidak pun ada satu tangkapan daripada 17,000 itu di tahun 2018, dan semestinya something is not right somewhere. Okay, something is not right somewhere. So bila idea ini ditubuhkan, sebenarnya orang seperti kita, aktivis-aktivis yang melibatkan kanak-kanak, sangat bersyukur, sangat happy. Tapi saya merasakan dia bukan hanya memerlukan kerjasama interagensi seperti yang saudara Firdaus cakap tadi kan. Saya melihat diletakkan di bawah PDRM ini adalah satu sebenarnya langkah yang akhir selepas terjadinya kejadian, sekiranya ada laporan dibuat. Tapi pendidikan awal itu sebenarnya sangat penting, bukan hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada sistem pendidikan kita dan juga kepada parents. Saya setuju bila Puan Mona menyentuh tentang pendidikan awal. Ini perkara yang perlu kita lihat daripada titik permulaannya lagi. Cik Firdaus, 7 hingga ke 8 jam sehari, itu masa yang diperuntukkan. Kita lihat rata-rata anak-anak kita masa dihabiskan menggunakan teknologi, tak kiralah smartphone, komputer ataupun televisyen. Apa ataupun bagaimana caranya peranan setiap daripada kita, terutamanya ibu bapa? Okey, ini kita memang dah tak boleh nak elak lah.
apabila kita nak cakap pasal gadget ni, kita dah tak boleh nak elak dah sekarang. Ibu bapa terpaksa terima dan ibu bapa terpaksa menggunakannya ke atas kanak-kanak dan anak-anak mereka. Tapi kesilapan berlaku apabila ibu bapa ni dia lepas tangan. Dia tak pantau konten-konten dalam tu, dia tak pantau link-link yang di-share dalam tu dan kadang-kadang orang kata apa, safety mode yang patutnya di-set up dalam peranti ni tidak dibuat. Dan apabila dia, ialah kanak-kanak dia tahulah, dia tengok yang mana best je kan. Dia curious, dia nak tahu. Dan kadang-kadang bila kita tengok kat YouTube kan, iklan keluar macam-macam iklan ni. And then yang direkomend video-video yang next ni pun ada keluar juga kan. Untuk ibu bapa yang memang aware perkara ni, dia akan pantau lah. Tapi untuk ibu bapa yang terlalu sibuk, bila terlalu sibuk dan terlalu mengharapkan gadget ni untuk yang orang kata menenangkan anak mereka ni, ini menjadi masalah. Tapi bukan apa yang kita lihat saja. Kalau kita lihat kemajuan teknologi dari segi media-media sosial ni kan. Sekarang kita ada pelantar-pelantar baru seperti Discord, Twitch dan Pentium yang kita ibu dan ayah pun apa benda semua ni? Apa benda semua ni? Jadi kebanyakan mereka yang mempunyai selera yang luar biasa ni kan, yang macam binatang ni, mereka menggunakan pelantar-pelantar sosial untuk berhubung dengan anak-anak kita dan encourage anak-anak kita, kalau ni kita rahsiakan, jangan cakap dengan ibu, jangan cakap dengan ayah, diorang tak faham awak, saya yang memahami awak. Jadi pendapat mungkin Cik Firaus. Ada saya, dia itulah cakap, awareness tu penting. Ibu bapa kena ambil tahu. Let's say lah, kita ambil satu platform yang paling viral dan paling famous di kalangan kanak-kanak prasekolah, maknanya bawah 6 tahun adalah TikTok. Memang sekarang ni rata-rata anak-anak dia orang dah ada akaun sendiri dan parents encourage. Kita faham kenapa parents encourage sebab yalah benda tu kadang-kadang jadi income. Peredaran semasa juga. Peredaran semasa, lepas tu nak up to date dengan kawan-kawan, pressure kawan-kawan, kawannya ada TikTok, awak tak ada TikTok. Ini berlaku di prasekolah ni. Dan disebabkan pressure ni, kanak-kanak ni nak ada TikTok ni. And then diorang tak sedar dekat TikTok dia tak semacam Instagram. Di TikTok ni dia semua ada, semua betul? Ada. Dia tak ada limit, tak ada penapisan. So apabila benda tu jadi trend dan perkara ini diikuti, contohlah trend menari, kita tak perasan. Mungkin budaya luar terlalu seksi menari itu normal. Tapi bila masuk ke kita dan kita buat trend tu, kita ikut, parent pun suka ikut, kita tak perasan yang indirectly kita sebenarnya buat konten untuk predator-predator ni. Ada mata yang memerhati. Ada mata yang memerhati. Ini yang kita takutkan. Betul. Ibu bapa pastinya menjadikan ia sebagai satu perkara yang kita tahu dalam rumah pun dah tentu tidak selamat. Betul. Bagaimana Puan Mona? Ya, because kadang-kadang benda-benda seksual ini kan untuk kanak-kanak mungkin berlaku even di dalam rumah sendiri, antara adik dan abang, antara adik dan kakak dan sebagainya. Tapi saya rasa perlu satu silibus mengenai perkara ini dimasukkan, terutama di dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak. Sebab kanak-kanak sekarang ni dia ada handphone. Okeylah, we talk about TikTok. They may not publish it through TikTok, tapi dia mungkin mengambil foto-foto mereka yang bersifat seksual dan mungkin ada kawan-kawan yang mengatakan kau post dekat sini, kau bagi dekat sini. Dia ada secret group. Because seharusnya kumpulan ini tidak akan mendedahkan diri mereka. Kan? Jadi sesuatu yang terlindung inilah yang sangat kita bimbangkan. Dan sebab itulah unit ini sangat diperlukan. Kan binatang-binatang ini tidak akan melaung dengan cara yang terbuka kan. Jadi mesti ada pendidikan di peringkat awal, terutamanya di peringkat tadika untuk memaklumkan pada kanak-kanak. Sebab setiap anak-anak ada handphone sekarang. Mungkin pendekatannya juga perlu berbeza berbanding dengan betul. Kadang memaklumkan tak boleh ambil foto macam ni, macam ni, dah tak boleh share dengan orang ni. You shouldn't allow, macam kita kata we always teach our children lelaki tak boleh biarkan diri kita dipegang. Tapi perlu ada kempen yang lebih menyeluruh dan dia mesti dibuat sepanjang masa. Ini sebenarnya adalah satu pendidikan. Jadi harap unit baru ini dapat menggabung tenaga bersama dengan NGO-NGO ya. Tapi saya nak kembali balik kepada ibu dan bapa. Mungkin sikit fakta tuan, tahukah anda untuk memiliki akaun TikTok anda harus berumur 13 tahun ke atas. Jadi kalau ada budak 6 tahun 7 tahun ada akaun TikTok ni, masalahnya berada bersama ibu dan bapa yang tidak cakna ya. Dan satu lagi, kalau ibu bapa kongsi gambar-gambar yang dikatakan biasa, macam Rina kita pergi holiday dengan anak saudara ke apa, kita ambil gambar kat tepi pantai, lah comelnya kan. Tapi mata-mata yang memandang tu akan memuat turun gambar-gambar yang anda kongsi. Mungkin boleh kongsi dengan niat yang berbeza. Ya, betul. Sebab macam saya katakan tadilah, bila kita letak di social media sekarang ni kan, kita tak boleh pilih siapa yang melihat.
Kan, kalau dia nak private mungkin dia boleh pantau lah kat situ kan. Tapi bila ada isu di Taska ni, bila kita private ni, anak-anak ni tak suka. Betul. Kan, dia bergaduh pula dengan ibu bapa dia kan. Tak nak lah mama, tak nak lah dia, I tak nak private. So, because nak followers ramai. So nak tak nak, dia kena open to public. So bila open ni, indirectly awak juga mendedahkan anak awak ni ke dunia yang penuh dengan kita tak tahu siapa yang melihat. Okey, macam mana kita nak pantau perkara ni? Betul saya cakap kan. Pendidikan macam Puan Mona cakap, pendidikan tu penting. Okey, bukan sekadar di rumah, di sekolah, cikgu-cikgu pun dah kena bagi tahu dah. Perkara ni dah masuk, sepatutnya masuk dalam silibus. Dan perkara ini patut juga masuk dalam silibus pendidikan awak kanak-kanak di peringkat universiti. Di mana kami mendidik bakal guru yang akan keluar satu hari nanti supaya mereka tahu dan benda ni boleh disampaikan di dalam classroom. Tapi bila perkara ini berlaku kan, macam mana nak pantau konten ni semua ni, memang dia bermula daripada ibu bapa. Jadi inilah di antara info-info yang kita boleh menggiling bersama-sama dengan Polis Diraja Malaysia, betul tak? Betul, dan pastinya kita nak tahu juga bagaimana badan NGO, agensi boleh bekerjasama dengan unit khas ini. Saya merasakan untuk kes ini untuk kes ini dalam soal ini, dia bukan hanya di 11 PDRM, okey. Dia melibatkan lebih banyak agensi daripada awal, okey. Kementerian Pendidikan, mesti juga ada Suruhanjaya Komunikasi juga terlibat kerana mereka lah yang memegang semua aplikasi ini, yang mengetahui sebarang posting yang dibuat dan sebagainya kan. Jadi selain daripada NGO, because NGO ini kami hanya boleh menyalak di luar, kan, kami hanya boleh membantu, kan, tetapi fungsi sebenar mestinya datang daripada authorities, kan, daripada authorities. So saya merasa sangat worries on this kan, sebab yang paling saya concern kan bila berlakunya kes pasal kanak-kanak di Malaysia ni, baik penderaan seksual dan sebagainya, tidak ada figures, tidak ada pendedahan. Betul, tidak ada data. Tidak ada data. Jadi kan kalau masyarakat tidak tahu, macam mana cara masyarakat nak cakna, kan? Jadi benda-benda ni jangan disimpan. Dan saya melihat banyak kelemahan agencies kan. Kalau benda-benda terjadi, mereka instead of nak public kan supaya masyarakat tahu, mereka cuba simpan. Cuba simpan. You bercakap banyak kan, you kena saman. Betul. Okay? Oh, menteri ni marah. Betul. Oh, benda ni tidak betul. Kenapa dikenafikan benda yang berlaku? Kalau benda ni terus diterlindung, dinafikan, macam mana kita NGO nak membantu? Sampai bila-bila tak ada kesudahan. Sampai bila-bila. Saya nak ambil daripada Puan Mona sikit. Kalau cerita pasal fakta, ini fakta yang tidak boleh dielakkan ya. Ini dia statistik daripada laporan UNICEF tahun 2022. Dia UNICEF baru. Okay. Sekurang-kurangnya 4% pengguna internet kanak-kanak Malaysia antara umur 12 hingga 17 tahun pernah mengalami amangan seksual kanak-kanak di atas talian. Kalau kita buat caruman sikit, kalau 4% tu dengan nombor kanak-kanak, sekurang-kurangnya 100,000 kanak-kanak terlibat. Dan ini adalah hanya laporan yang telah dibuat. Bagaimana ibu dan bapa yang rasa malulah nak report semua ni. Jadi inilah situasi yang dihadapi. Apa yang boleh ibu bapa boleh lakukan untuk bersama-sama bekerja dengan NGO dan bekerja dengan Polis Diraja Malaysia? Dia okey, untuk ibu bapa di luar sana lah kan. Saya punya cadangan adalah jangan rasa malu. Dan bila kita cakap pasal sex education ni, kita rasa macam kita nak letak barrier. Kita tak nak cakap dengan anak kita. Malulah perkara ni. Perkara ni tak boleh bagi tahu kat orang luar lah, dia akan buka aib lah. Kita aktivis ni banyak kena perkara macam tu. Bila kita buka expose kan, oh tu aib, tu aib. Especially pihak sekolah. Ya, kita kena tahu beza. Nak jaga nama baik sekolah. Kita kena tahu bezakan di mana aib dan di mana kita nak carikan keadilan. Bukanlah kita nak buka aib tu semata-mata tanpa mencari keadilan sebenarnya. So bila ibu bapa kena selalu bercakap dengan anak-anak mereka, especially kalau yang mana ada social media ni, senang je nak tahu. Buka dia punya message. Sexual grooming berlaku di situ sebenarnya. Di komen-komen di bawah itu sebab dia itu okey, kena tahu macam mana mereka berhubung. Bila ada Instagram, bila ada TikTok, okey, dekat mana mereka berhubung? Mereka akan berhubung di komen-komen dan di DM. Dan grooming ini berlaku biasanya di DM. Dia tak akan berlaku di public. Sebab dekat public tu dia akan tulislah komen tu, oh bestnya, you are so cute, you know, very talented. Itu permulaan. Itu permulaan. Itu bila kita tengok kan, siapa yang komen ni? Parents tak nampak. Ini semua pancing. So bila parents tengok pula, a good comment, positive vibe, dia tak sedar. Baiklah. Perkara itulah titik permulaan grooming tu berlaku. Jadi apa kita boleh buat di sini adalah ibu bapa di luar sana harus cakna, harus pantau jikalau anak anda berkecimpung dengan media sosial. Jadi kita harap ibu bapa dapat bekerja sama untuk memantau anak-anak mereka, dan diharap unit baru ini mempunyai teknologi terkini. Itu yang saya takutkan ni. Kalau tiada teknologi terkini, susah untuk kita membantras
binatang-binatang yang bersifat luar biasa ini. Dan kita bukannya untuk membuka aib, tapi perlu ada sifat keterbukaan di mana kita berusaha untuk mencegah dari segi masalah yang berleluasa ini. Dan unit anti pornografi kanak-kanak ini sewajarnya menjadi asas kepada usaha untuk sama-sama membanterasnya. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Mona Din, penasihat kehormat Kelab Wanita Ikon Malaysia KWIM, juga kepada Encik Firdaus Ashad, aktivis juga pensyarah pendidikan awal kanak-kanak. Teruskan usaha anda demi anak-anak Malaysia. Kita InsyaAllah. terima kasih.